Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahib Ahmad Kamal daripada kelas D di T5A. Hari ini saya akan menerangkan tentang pencemaran alam sekitar, tunjuk cara kelab mesra alam. Ini nombor pendaftaran saya 21 DDT 19F1035. Hari ini saya akan terangkan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Tahukah kita bahawa pencemaran alam merupakan salah satu masalah besar yang masih dialami di negara kita sehingga kinilah. Sebenarnya ini adalah berita-berita tentang pencemaran alam sekitar yang pernah tersebar di negara kita. Contoh-contohnya. Seterusnya saya akan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan pencemaran. Pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah lah, yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kita. Seterusnya ini jenis-jenis pencemaran. Terdapat 4 jenis pencemaran. Pertama, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Jom kita tengok apa sebab ianya berlaku. Pencemaran air. Pencemaran air ini berlaku diakibatkan oleh bahan buangan domestik dan organik, iaitu pembuangan seperti sisa sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal. Dan sisa cair kimia buangan dari kilang yang tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik. Jom kita tengok contoh-contohnya. Pencemaran air. Air menjadi sangat keruh, kotor dan selerakan sampah yang banyak, sampah sarat yang banyak di tepi sungai. Pada tahun sebelum ni, Sungai Semenyih, tak silap saya, adalah antara yang sungai tercemar diakibatkan najis khinzir dan berpunca daripada kawasan industri. Seterusnya, pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku diakibat pembakaran terbuka secara tidak terkawal di kawasan tapak pusat sampah, sisa pekerja di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peledangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Jom kita tengok contoh-contoh pencemaran udara lah. Pencemaran udara berlaku diakibatkan asap kenderaan, asap hitam yang dikeluarkan oleh kenderaan. Ini contoh jerebu pada tahun sebelum ni. Ini pencemaran udara yang dikeluarkan oleh kilang. Dia mengeluarkan asap yang sangat tebal. Rokok juga merupakan satu pencemaran. Asap rokok itu merupakan satu pencemaran udara yang dikeluarkan oleh kita sendiri, oleh manusia sendiri. Ia juga boleh menjejaskan kesihatan kita. Contohnya pembakaran terbuka, seperti pembakaran yang tidak terkawal. Orang pada sekarang ni, rakyat Malaysia pada zaman sekarang ni main bakar je sampah sarap di mana kawasan yang terbuka, dan diorang membakar secara tidak terkawal lah, tidak mengawal api, tidak mengawal asap tersebut. Asap sangat tebal. Seterusnya, pencemaran bunyi. Apakah punca ianya berlaku? Minta maaf, pencemaran udara itu paling teruk yang kita pernah alami pada sekitar, tak silap saya, Ogos 2019, di mana pembakaran hutan di Sumatera menjadi antara punca utama kadar pencemaran udara kita di negara kita. Ia berada pada tahap yang agak serius lah pada waktu itu. Terus pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ini berlaku diakibat daripada kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu keteraman masyarakat setempat yang berhampiran kilang tersebut. Selain itu, pencemaran bunyi ini berlaku diakibatkan oleh kenderaan kita sendiri. Contohnya pada masa kini, ramai golongan muda, golongan remaja mengubah suai kenderaan tersebut dengan menukarkan exhaust kenderaan. Exhaust kenderaan ini sangatlah bising dan boleh mengganggu ketenteraman orang yang berada di sekelilingnya, orang awam dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh pencemaran bunyi yang dikeluarkan oleh trend
pembinaan, dan juga sebelah ni yang apa yang saya cakap tadi, kenderaan. Seterusnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berlaku diakibatkan pembuangan sampah sarap dan kumbahan yang tidak terkawal. Ia boleh menarik perhatian serangga dan haiwan pembawa penyakit, contohnya tikus, lalat, dan ada lagi seperti nyamuk. Nyamuk boleh membawa kita kepada Aedes. Tikus pula kita boleh terkena sebab kita sebagai manusia boleh terkena kencing tikus lah di sini. Dan seterusnya saya akan ceritakan kesan-kesan pencemaran alam sekitar lah. Kesan yang berlaku, kiranya apa efek dia apabila kita tidak menjaga alam sekitar kita dengan baik. Ini adalah contohnya, haiwan terancam dan terbunuh. Memang bukan setakat haiwan saja, tumbuhan pun sama, haiwan dan tumbuhan, flora dan fauna lah akan pupus. Penyusutan lapisan ozon, hujan asid akan berlaku di negara kita lah. Pada waktu sekarang ini pun kita dah merasa pemanasan global yang berlaku di negara kita. Seterusnya kerosakan pada telinga manusia ini diakibatkan oleh bunyi yang kuat tadi lah, bunyi yang bising boleh menjadikan kita pekak lah apabila dengar bunyi yang terlampau bising di telinga kita lah. Seterusnya, saya akan terangkan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Ini adalah langkah-langkah tersebut. Mempraktikkan amalan kita semula, menjaga kebersihan sungai, menggunakan sumber yang boleh diperbaharui, mengurangkan penggunaan kenderaan, penguatkuasaan undang-undang, membuat kempen kesedaran, menarik minat orang muda dengan membuat pertandingan tentang alam sekitar seperti melukis poster dan sebagainya. Antaranya kita boleh mengamalkan amalan 3R, reduce, reuse, recycle. Seterusnya kita boleh menggunakan juga kenderaan awam, contohnya LRT, bas, apa semualah kenderaan awam. Ini adalah contoh-contoh gambar yang saya dapat. Contohnya ini adalah poster ataupun banner lah tentang kempen kesedaran. Ini adalah contoh pembuangan plastik, tempat sampah yang sesuai lah. Contohnya untuk membuang plastik kat situ, membuang kaca, membuang sebagainya, ada label-label kat situ. Dan ini adalah posternya. Poster kiranya membuat pertandingan lah, pertandingan melukis poster tentang alam sekitar dan sebagainya. Kenderaan awam tadi kita boleh menjimatkan, kiranya mengurangkan kadar penggunaan kereta, kenderaan di jalan raya. Ini boleh mengakibatkan satu, pencemaran udara, satu lagi pencemaran bunyi di negara kita. Menjaga kebersihan sungai juga amatlah penting di negara kita. Kerana sumber air yang kita guna juga boleh didapati daripada sungai. Kita boleh dapatkan sumber air kita daripada sungai tersebut. Jikalau sungai kita bersih, sudah tentu kita boleh menggunakan air yang bersih. Penguatkuasaan undang-undang juga amatlah penting. Ni pihak kerajaan perlu menegaskan benda ni. Contohnya mengenakan kompaun kepada kilang-kilang yang mengeluarkan sisa toksik yang tidak mematuhi arahan lah, dan boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk kita pada hari ini ialah rakyat Malaysia perlulah bekerjasama untuk menjaga alam sekitar kita dengan sebaik-baik mungkin. Jikalau kita tidak menjaga alam sekitar kita, kemungkinan besarlah masalah kesihatan, kita akan mengalami masalah kesihatan. Tidak mengira usia, sama ada muda ataupun tua. So, oleh itu, kita perlu mengamalkan langkah-langkah atau cara-cara untuk mengatasi alam sekitar kita.
kita juga perlu mengatasi alam sekitar kita dengan segera. Jom kita lawan pencemaran alam sekitar. So, anda semua fikir dan bertindak sekarang, bertindak dengan segera. #selamatkan bumi Malaysia. Sekian, terima kasih.